Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Moga-moga kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bersama dengan saya Ustazah Nur Fatihah dalam rancangan pada hari ini, iaitu rancangan kisah-kisah Al-Quran. InsyaAllah saya akan bawakan kita sama-sama berkongsi ilmu tentang kisah-kisah para rasul, para nabi yang Allah catatkan dalam Al-Quran Al-Karim. Moga-moga kita dapat manfaat dan juga pedoman daripada kisah yang akan dikongsikan sebentar nanti. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah janji bila mana kita berkumpul dalam majlis ilmu, kita akan dinaungi oleh para malaikat. Kita akan didoakan oleh para malaikat. Alhamdulillah, kerana apa? Kerana kita berkumpul dalam majlis ilmu hanyalah semata-mata untuk kita lebih mencintai Allah dan juga Rasulnya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada episod kali ini, episod yang kelima ini, saya akan bawakan satu kisah yang menarik. Satu kisah yang menarik tentang salah seorang para rasul. Pada episod yang sebelum ini, episod yang keempat, saya dah bawakan tentang kisah Nabi ini, iaitu kisah Nabi Ibrahim AS. Yang mana pada episod sebelum ini saya bawakan kisah Nabi Ibrahim, iaitu tentang dialog sedih Nabi Ibrahim AS bersama dengan ayahnya, iaitu ayahnya pembuat berhala, penyembah berhala. Kisah Nabi Ibrahim AS ini panjang Allah ceritakan dalam Al-Quran, banyak babak-babak peristiwanya. Maka pada episod yang kelima pada hari ini, saya akan bawakan juga tentang kisah Nabi Ibrahim AS, tetapi untuk peristiwa yang lain, untuk babak kehidupan Nabi Ibrahim AS yang lain, iaitu adalah tentang kisah Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah min zalik. Inilah kisah yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan, kepada kawan-kawan, kisah Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup. Kenapa dibakar? Siapa yang membakar? Jom kita sama-sama kita belajar kisah ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kisah ini terjadi ataupun kisah ini bermula apabila kaum Nabi Ibrahim ini merayakan suatu perayaan. Mereka ini sibuk-sibuk merayakan suatu perayaan macam kita lah kan. Kalau raya Aidilfitri ke, raya Aidiladha ke, kita masih sibuk kan, berkumpul antara satu sama lain, tak ada kat rumah, mengunjungi anak saudara kan, sanak saudara. Begitulah juga kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada diriwayatkan, daripada ditulis daripada Imam Al-Hafiz Ibn Katsir, diceritakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahawa penduduk Haran ini, penduduk negeri Haran, iaitu kaum Nabi Ibrahim AS ini, kesemuanya kaum ini adalah musyrikin. Tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya adalah penyembah berhala, penyembah bintang, bulan dan juga matahari. Kesemuanya kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika semua kaum dia sibuk merayakan raya perayaan dia orang sembah matahari tu, maka ketika inilah Nabi Ibrahim alaihissalam susun strategi elok-elok apa yang dia nak buat. Tindakan Nabi Ibrahim ini tidak pernah dilakukan ataupun tidak terbayang akan dilakukan oleh sesiapa sahaja. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim alaihissalam, dia melakukan tindakan ini sebab dia nak buka mata kaum dia ni. Dia nak bagi kaum dia ni kesedaran ataupun pengajaran. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ambil kapak, dia pecahkan ke semua berhala-berhala kecil yang ada dalam kampung dia. Dia pecahkan, habis semua dia pecahkan. Tak ada satu pun dia tinggal berhala-berhala yang kecil. Kecuali hanya satu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya satu sahaja berhala yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling gah yang ada dalam kampung tu.
Dia tinggalkan semua Nabi Ibrahim pecahkan berhala dalam kampung tu, semua habis pecah. Tinggal satu je berhala yang paling besar, paling gah, paling tinggi yang Nabi Ibrahim tak pecahkan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dia letakkan kapak tadi tu, kapak yang dia pecahkan tadi tu dekat berhala yang paling besar tadi tu. Inilah strategi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bila mana kaum dia kan tengok berhala-berhala itu dipecahkan, terkejut, tergamam lah kan, sampai hati ada orang pecahkan Tuhan-Tuhan kita kan. Ini mesti kerja Ibrahim. Ini mesti kerja Ibrahim, sebab Ibrahim je yang tak sembah apa yang kita sembah. Lalu kaum dia pergilah berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kaum dia pergi berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kaum dia bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang buat begini wahai Ibrahim? Siapa yang pecahkan berhala-berhala ni Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, bukan aku yang buat. Bukan aku yang buat. Kau tanyalah berhala yang paling besar tu. Sebabnya dia kan pegang kapak. Dia kan seorang je yang tak rosak, dia seorang je yang tak binasa. Mesti dia yang buat. Kau tanyalah dia. Mana tahu dia ada jawapan. Macam itulah kan, dialog-dialog lebih kurang lah antara kaumnya dan juga Nabi Ibrahim. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang manusia yang waras, kita manusia yang waras yang ada akal fikiran, pasti kita akan fikir kan, berhala mana boleh bergerak, mana boleh bercakap, mana boleh mendengar, apatah lagi nak pecahkan berhala-berhala yang lain. Sangat-sangat mustahil untuk dilakukan oleh sesuatu benda yang tak bergerak. Bahkan berhala-berhala tersebut dicipta oleh kaumnya sendiri. Maka kaum Nabi Ibrahim ini termati dengan hujah mereka. Mereka ini termanggu-manggu, terduduk, terfikir kan. Sudah pastilah bukan berhala yang paling besar tu tadi yang memecahkan berhala-berhala yang kecil. Sebabnya berhala tu tak datangkan manfaat pun. Mereka yang cipta sendiri berhala-berhala tersebut. Inilah apa yang difikirkan oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, keegoan mengatasi kewarasan akal. Keegoan menafikan kewarasan akal. Walaupun mereka yakin bukan berhala yang paling besar tadi tu yang pecahkan berhala-berhala kecil ni, tetapi mereka ni ego. Mereka yakin bahawa Tuhan-Tuhan ini perlu dibela. Maka peristiwa pemecahan berhala-berhala ini diadukan kepada sang raja, iaitu Raja Namrud. Raja Namrud ni tuan-tuan dan puan-puan sangat kejam, sangat zalim, sangat membenci Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat-sangat membenci Nabi Ibrahim. Inilah peluangnya untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sang raja kan sudah pasti boleh memberi arahan, ada kuasa untuk memberi arahan kepada rakyatnya. Maka sang Raja Namrud pun mengarahkan setiap daripada penduduk kampung tu perlu bawa unggun api. Setiap seorang wajib bawa unggun api dan wajib menyaksikan pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup. Maka diriwayatkan api ini adalah tidak pernah dibayangkan, tidak pernah terbayang oleh manusia. Api ini sangat menjulang tinggi, sangat marak. Dilakukan pembakaran api ini dilakukan selama berminggu-minggu tuan-tuan dan puan-puan. Selama berminggu-minggu api ini dibakar untuk pastikan Nabi Ibrahim ini bila dimasukkan ke dalam api tersebut dalam keadaan api itu sangat-sangat marak. Maka dibakarlah api itu selama berminggu-minggu. Bayangkan setiap orang bawa unggun api, mana tak besarnya api tu kan. Misalnya api tu besar, dahsyat, tak pernah terbayang dalam sejarah. Maka Raja Namrud pun tersenyum puas lah. Api tersebut sangat marak bila mana nanti Nabi Ibrahim akan dibakar. Dan juga kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ini tak ada siapa pun yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang menyebelahi Nabi Ibrahim alaihissalam.
maka kaum-kaum dia ni rasa macam tanggungjawab. Rasa bertanggungjawab, rasa macam perlu untuk membela Tuhan-Tuhan mereka. Perlu macam ada rasa, mereka rasa macam kewajipan untuk membela Tuhan-Tuhan mereka yang telah dipecahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kesemuanya bawa unggun api. Kesemuanya bawa unggun api, kesemuanya menyaksikan pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam secara live, secara depan-depan. Raja Namrud pun mengarahkan rakyatnya untuk membina satu ataupun untuk mencipta alat pelontar yang digunakan ketika peperangan untuk melontar Nabi Ibrahim alaihissalam daripada puncak bukit. Mestilah dia nak lontar kan, sebabnya kalau nak masukkan dalam jarak dekat, api tu sangat membara, sangat marak. Maka dilontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada puncak bukit dengan menggunakan alat pelontar itu tadi. Maka tibalah hari untuk masukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam unggun api yang marak itu tadi. Maka sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dilontarkan ke dalam api tu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa, tiada seorang pun yang menyembahmu selainku. Tiada seorang pun yang menyembahmu selainku, Ya Allah. Cukuplah bagiku, Engkaulah sebaik-baik penolong dan Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam unggun api, dan tak henti-henti Nabi Ibrahim berdoa, berzikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tak henti-henti Nabi Ibrahim alaihissalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam peristiwa ini juga dicatatkan dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir, menjelaskan kesemua binatang-binatang yang melata pada ketika itu kesemuanya berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk padamkan api tersebut, kecuali cicak. Cicak sahaja yang tak bantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicaklah yang meniupkan api tersebut supaya lagi makin marak. Sedangkan binatang lain ni bertungkus lumus untuk padamkan api tersebut. Ada diceritakan kisah ini dalam peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bila mana tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Ibrahim tak henti-henti berzikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kan tak henti-henti dekat mulutnya tu kumat kamit kan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka Maha Suci Allah yang Maha Kuasa, Allah rakamkan arahan ini dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-69. Allah firman, bismillahirrahmanirrahim, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Maksudnya apa? Maksudnya kami berfirman. Kami itu siapa? Kami itu adalah Allah. Untuk menunjukkan keesaan Allah, ketinggian Allah, Allah kata, hai api, wahai api, menjadi dinginlah, bardan, menjadi dinginlah, wassalaman, dan menjadi selamatlah, ala Ibrahim, ke atas Ibrahim. Allah tuju kepada api itu sahaja, bukan semua api dalam dunia ni. Allah kata kepada api yang membakar Nabi Ibrahim itu sahaja, ya narukuni, kau sahaja wahai api yang bakar Nabi Ibrahim tu, jadilah dingin, jadilah selamat ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dalam tafsir Al-Tabari, tuan-tuan dan puan-puan, jika Allah ayat Al-Quran itu terhenti sampai bardan sahaja, menjadi dinginlah, tak ada wassalaman ala Ibrahim, tak ada selamatlah ke atas Ibrahim, nescaya api tersebut akan menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dinginnya api tersebut. Sebab itulah Allah kata bardan wassalaman ala Ibrahim, menjadi dinginlah dan selamatlah ke atas Nabi Ibrahim, supaya Nabi Ibrahim duduk dalam api tersebut dalam keadaan dingin yang tak menyakiti, dingin yang biasa-biasa, dingin yang aman, dingin yang damai, untuk Nabi Ibrahim ini tetap duduk dalam api yang disangkakan panas tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila mana api telah terpadam, api itu terpadam mengambil masa selama berminggu-minggu. Bila mana api dah terpadam,
Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat terkejut. Nabi Ibrahim ini boleh keluar daripada api tanpa sebarang sedikit celah pun. Kecuali tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim ini terbakar. Tetapi badan Nabi Ibrahim AS tak ada satu pun yang terbakar, tak ada satu pun yang hangus kerana api yang marak tersebut. Walaupun kaum dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, menyaksikan sendiri, dia persaksikan sendiri mukjizat Nabi Ibrahim ini, tetapi adakah mereka beriman? Sama sekali tidak jawapannya. Mereka tetap kufur, ingkar, walaupun mereka melihat sendiri mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim AS ini. Mereka tetap kufur nikmat, mereka tetap menyembah berhala selepas itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, sesiapa sahaja yang melihat rancangan ini kan, marilah kita sama-sama menginsafi diri kita, sentiasa kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ambillah kisah Nabi Ibrahim ini sebagai pedoman untuk sentiasa mentauhidkan Allah. Allah itu satu. Kita tidak pergi ke ahli sihir ke atau sebagainya. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikirlah banyak-banyak sebagaimana zikir yang diucapkan Nabi Ibrahim ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Engkaulah ya Allah sebaik-baik penolong bagiku. Zikirlah banyak-banyak. Moga-moga hidup kita akan sentiasa dilimpahi rahmatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.